Sudah buka. Laptop ni punya. Amy, kalau Amy buka, Ya. ni boleh Ustazah share sendiri pun boleh screen tu. Saya punya laptop tak berfungsi dengan baiknya. apa? Saya buka pakai handphone sekarang ni. Buka kat apa yang bolehkan apa? Yang host kan? Host Amy host kan? Okay, sekejap saya cuba saya cuba. Bagi Ustazah buka pun tak apa. Tapi kalau Amy tak buka tu, jadi tak boleh nak buka kat sini lah. Sekejap. Tak apa. Kita tunggu. Cuba.
Okey dah. Nampak tak saya share? Nampak. Terima kasih, Mi. Sama Saya pun tak ada. muka surat 1. Satu 173 rasanya hari ni. Fatihah pakai handphone ke? Pakai laptop. Pakai laptop. Sekarang sebab saya punya coverage ni tak kuat dekat bawah. Saya rasa dia sebab saya putus, dia tukar Fatihah jadi host pula. Ya ke? So Fatihah boleh share ke PDF yang dalam WhatsApp tu? Saya tak reti lah nak tukar host. Macam mana Saya pun tak reti. Sekejap ya. Ada tak perkataan? Boleh buka web WhatsApp dulu. Tak boleh buka web WhatsApp dia. Dia apa? Internet ni dia blocking. Tak tahu kenapa. Pakai Siri punya. Saya leave dulu. Boleh cuba try berjaya ke dia patah balik ke saya? Okey, sekejap. Okey, berjaya. Semua kat rumah ke? Kat office. Semua office dia salah internet dah malam. Ya. Punya datanya. Okey. Aku tak tanya. 52, 54. Okey. Saya Okey, ada tu. Okey, ada. Macam ni. semua.
Ustazah, saya lift apa ni muka saya Tak apa. Masing-masing nak belajar lah. Sama lah kita. Tapi sekejap hilang je muka kecil. Jadi yang skrin besar. And then saya mute Ustazah ya. Saya dengar je. Okay. Okay. Ni dia jadi macam ni macam mana? Okay kan? Okey dah. Dapat semua? Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita mulakan kelas kita tengah hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah hari ini kita masuk pada ayat 52 muka surat 173 di atas. Kita habis yang kita berhenti hari tu di atas tu kan tentang dan pada ayat hadza siratul mustaqim yang ayat keterangannya di atas tu. Hari ini kita masuk falamma hassa Isa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Maksud ayat ni, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yakni Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin, itu sahabat-sahabat setia,
menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 52. Ya Rabb, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. 53. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya. Sadaqallahul azim. Ayat 52 tu, falamma ahassa Isa. Maksud dia apabila Nabi Isa alaihi salam ahassa, dia rasa macam dia terasa terasa maknanya terfikir, terlintas bagi dia bahawa orang-orang dia tu, umat dia tu ingkar akan perintah Allah, tidak mahu beriman. Dan Nabi Isa pun terus mengajak dia, bertanya kepada kaum dia tu, siapa di antara kamu yang nak membantu dia. Jadi ada di kalangan mereka yang disebut Al-Hawariyun akhirnya bersaksi bahawa mereka ingin membantu Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tengok seterusnya ayat ini. Terangannya di bawah ni. Pertolongan kaum Hawariyin terhadap Isa. Dia sebut Hawariyun ataupun Hawariyin. Dari segi bahasa Arab, asal kataan ini adalah Al-Hawari. Al-Hawari itu bermaksud teman setia, penolong, pembantu. Ya? Ataupun makna lain dari segi bahasanya juga orang yang memakai pakaian putih. Itu Al-Hawari. Al-Hawariyun tu maknanya ramai lah. Ya? Ramai. Al-Hawariyin sama dengan Al-Hawariyun, tapi dari segi bahasa Arab, Al-Hawariyin tu kedudukan grammarnya berbeza lah. Maknanya sama. Orang yang menjadi teman setia, penolong, pembantu. Ya? Dari segi bahasa juga bermakna orang yang pakai baju putih. Ya? Allah SWT berfirman, falamma ahassa Isa. Maka tatkala Isa mengetahui, dia terasa. Ya? Nabi Isa terasa, yakni menyedari bahawa mereka bersikap keras di atas kekufuran. Maknanya mereka tidak mahu beriman dan terus-menerus berada dalam kesesatan. Maka Isa alaihissalam berkata, Man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Jadi Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada para sahabat dia, siapa yang nak ikut. Di kalangan kaum dia, siapa yang nak tolong dia. Ya? Ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pun pernah menawarkan kepada orang Quraisy waktu nak berhijrah ke Madinah, ya? Dengan perkataan macam tu. Siapa yang nak membantuku. Ya? Dan di muka surat 174 tu, ayat dia, Mujahid berkata, maksudnya siapakah yang akan mengikuti aku menuju jalan Allah? Siapa nak ikut, siapa nak bantu? Ya? Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahawa dia dalam keadaan tidak mendapat sokongan penuh daripada umat dia. Umat dia tak mahu beriman. Ya? Hanya ada beberapa orang saja. Jadi dia bertanya kepada kepada di kalangan mereka tu yang beriman, siapa nak ikut, siapa nak bantu. Dan zahir dari ayat ini menunjukkan bahawa Isa alaihissalam menghendaki orang-orang yang menolongnya dalam berdakwah kepada jalan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW pada musim-musim haji sebelum beliau berhijrah, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabat, memohon bantuan kepada mereka untuk ikut serta dengan dia, dengan baginda. Rasulullah pernah sebut, man rajulun
marrajulun yuwini hatta uballigha kalama rabbi fa inna Quraisy qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Siapakah yang sudi melindungiku hingga aku dapat menyampaikan firman-firman Rabbku, Tuhanku. Ya. Sungguhnya kaum Quraisy telah melarangku menyampaikan firman-firman Rabbku. Maknanya Rasulullah kata orang kaum Quraisy tidak menyahut suruhan, ya, tidak mahu beriman. Jadi siapa yang nak ikut? Ya, nak ikut, nak bersama-sama baginda. Hingga kemudian beliau bertemu dengan orang-orang Ansar. Ya. Rasulullah ke Madinah bertemu dengan orang Ansar. Mereka bersedia melindungi dan menolong beliau. Maka beliau berhijrah ke negeri mereka. Mereka menyambut beliau dan melindungi beliau dari gangguan setiap musuh. Semoga Allah meridai mereka semua dan menjadikan mereka ridha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini kisah Rasulullah pun pernah Rasulullah menawarkan menyebut begini kepada para sahabat, mengajak, membantu, kan? Jadi dalam ayat ni ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam juga seperti Nabi Muhammad SAW pernah memohon bantuan umat dia, para sahabat dia, Al-Hawarin. Hawariyun ni menawarkan diri kemudian. Ya. Demikian pula Isa bin Maryam alaihissalam, maka segolongan dari Bani Israel tertarik untuk beriman kepadanya. Lalu mereka mendukung itu maksudnya menyokonglah dan menolongnya serta mengikuti cahaya yang turunkan kepadanya. Kerana itu Allah SWT mengkhabarkan tentang keadaan mereka dalam firman-Nya. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ini qala al-hawariyun. Qala al-hawariyun. Hawariyun, sahabat-sahabat ni menjawab, kamilah penonton yang apa maknanya al-hawariyun ni, yang mereka yang ingin membantu ni sebut al-hawariyun. Sahabat-sahabat setia ni menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Jadi Hawariyun ni, mereka-mereka yang ingin membantu Nabi Isa ni berikrar kepada Allah. Berikrar kepada Allah tu maknanya mereka bersaksi, ya, saksi kepada Allah bahawa mereka telah beriman kepada Allah dan mereka ingin membantu mengikuti Rasul. Kerana itu mereka berdoa kepada Allah SWT supaya mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berjuang bersama Nabi Isa lah. Ada yang mengatakan bahawa kaum Hawariyin adalah mereka yang suka memakai pakaian sangat putih. Itu maksud dari segi bahasanya lah. Ya. Dan ada kaitan dengan gambaran lahiriah mereka ini. Berpakaian putih. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang mengikut Nabi Isa AS. Namun menurut pendapat yang benar, Al-Hawari adalah para penolong. Itu dari segi bahasa itu. Ya. Dari segi maksud dia, makna ada tidak bercanggah lah. Dari segi bahasa tu Al-Hawariyin, orang yang pakai baju putih tu, betul juga. Dan mereka itu bila disebut Hawariyin tu penolong, dari segi maknanya betul. Dan mereka juga memang dalam perkara ini disebut mereka sebagai Hawariyin, memang mereka golongan yang telah menawarkan diri untuk membantu Nabi. Sebagaimana ditegaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dalam kitab hadis, ya, bahawa Rasulullah SAW mengajak dan memberikan semangat kepada orang-orang para sahabat pada peristiwa Ahzab untuk berjihad. Maka tampillah Az-Zubair. Bila Rasulullah sebut tadi kisah Rasulullah, kan, Rasulullah SAW sebut siapa yang nak membantu dia, nak ikut hijrah tu, Az-Zubair menawarkan diri. Lalu ketika beliau menganjurkan mereka lagi, maka tampillah Az-Zubair radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW sabda, ini kisah Nabi Muhammad SAW. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyal Zubair. Setiap nabi punya penolong. Mana golongan hawariyan ni ada di kalangan setiap rasul. Mereka menjadi orang-orang yang rapat dengan Rasulullah, ya. Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Sedangkan penolong itu adalah Az-Zubair. Rasulullah kata masa zaman dia, bila dia menawarkan, dia mengucapkan perkataan macam tu, ajak bersama dia, Az-Zubair yang menawarkan diri. Naik firmannya, faktubna ma'asyahidin, firman Allah tadi, faktubna ma'asyahidin. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi. Ikut Ibn Hatim, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, iaitu ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad riwayat ini bagus, maknanya maknanya golongan yang menjadi saksi ni, Ibn Hatim kata, Ibn Abbas sebut ini iaitu termasuk dalam golongan umat Muhammad lah, ya. Okey. Jadi dalam kisah ni Hawariyun ni sebenarnya Al-Quran tak sebut bilangan berapa orang, ya? Tapi mereka bila sebut Hawariyun ni ramailah. Bukan dari segi bahasa Arab, tambahan waw nun ya nun tu menggambarkan bilangan lebih daripada 2, ya? Dalam kitab Injil yang kemudian jadi pegangan kepada orang Nasrani, mereka sebut bilangan 12 orang yang masuk dalam golongan Hawariyun ini. Tapi itulah, ya, bila Quran tak sebut, tak jadi masalah lah berapa bilangannya tu. Tapi menggambarkan bahawa ada di kalangan pengikut Nabi Isa ini yang menjadi pengikut setia dan yang menjadi pembantu baginda, ya. Okey. Keinginan kaum Yahudi untuk membunuh Isa alaihissalam, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan tentang Bani Israel yang bermaksud buruk kepada Nabi Isa alaihissalam dan ingin menyalibnya. Kenapa Nabi Isa menyebut perkataan tadi, mengajak kaum dia untuk membantu dia tu? Ini adalah kerana timbul di kalangan umat Nabi Isa tu mereka yang tidak suka beriman, tidak suka mengikut dan merancang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pada Nabi Isa lah, untuk menyalibnya. Dan mengikut pengarang Ibn Katsir, dan dia sebut ada di kalangan mereka itu ingin membunuh, menyalib baginda. Mereka pun bersekongkol untuk melakukan hal ini. Mereka melaporkan kepada raja yang pada saat itu berkuasa. Dan dia adalah seorang raja yang kafir. Bahawasanya ada seorang yang menyesatkan rakyat, melarang mereka mentaati sang raja serta merosak rakyat. Ini mereka ni merupakan golongan-golongan Bani Israel yang memfitnah. Kerana tak suka, tidak mahu beriman, memfitnah Nabi Isa alaihissalam, dan fitnah itu mereka sampaikan kepada pemerintah ketika itu, iaitu Raja Rom. Seorang raja ketika itu, pemerintah adalah pemerintah yang kafir lah, ya. Dan mereka mendakwa, mereka memfitnah bahawa Isa ini bertujuan memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak dan tuduhan keji lainnya yang mereka lontarkan, seperti tuduhan dusta dan anak haram, sehingga mereka berhasil memancing kemarahan raja. Mereka tak suka, tidak mahu beriman, dan mereka memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sampai kepada raja, dan raja pun merancang untuk membunuh Nabi Isa. Jadi semua tu sampai kepada pengetahuan Nabi Isa. Apa yang sampai kepada Rasul adalah wahyu daripada Allah. Dan sebab tu timbul falamma ahassa Isa. Ahassa tu dia rasalah, dia rasakan sesuatu yang tidak diingini lah, bakal berlaku. Jadi agak-agak fitnah dilemparkan kepada Nabi Isa. Kita tengok dari hari itu
Nabi Isa kan dia lahir sebagai anak yang memang tidak ada bapa. Itu kurniaan Allah kepada dia. Ya? Jadi mereka masih menjadikan itu sebagai isu yang boleh timbul bila-bila masa saja. Bila masa mereka tak suka, mereka akan create menjadi berbagai isu besar lah. Walaupun telah Nabi Isa AS sendiri masa waktu bayi dia dah bercakap sendiri bahawa dia adalah dia lahir bukan daripada perbuatan sumbang ibu dia. Dia ceritalah semua daripada ayat sebelumnya. Sejak dalam buayan kan Nabi Isa dah boleh bercakap, menceritakan keadaan sebenar dia adalah dia akan jadi rasul, akan membawa menyampaikan ajaran Allah. Masa bayi tu dia dah bercakap kan. Orang-orang umat dia ni masih tak menerima lah. Ya? Masih tak menerima bila-bila saja maknanya perkataan ni perkara itu akan ditimbulkan. Ada je isu mereka akan kaitkan dengan kelahiran Nabi Isa. Ya? Yang mereka tahu Nabi Isa pernah bercakap waktu bayi dan menceritakan hakikat sebenar, tapi mereka masih tidak mahu menerima hakikat itu. Kemudian Raja pun mengirim pasukan untuk mencari dan menangkap Isa untuk selanjutnya disalib dan diseksa. Ketika pasukan tersebut mengepung rumahnya dan mereka mengira akan berhasil menangkapnya, maka Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dari Isa. Tangkapan mereka dengan cara mengangkatnya ke langit melalui jendela rumah tersebut. Ini kata Ibn Katsir, pengarang kitab ni. Dan Allah menjadikan seorang yang berada dalam rumah itu serupa dengan Isa. Ini maknanya Allah selamatkan Nabi Isa AS sekali lagi. Ya. Maknanya ketika mereka nak bunuh tu Allah SWT ambil. Ya. Allah SWT selamatkan dia. Jadi mereka tangkap tapi tangkap orang lain. Ya. Untuk disalib tu akhirnya mereka salib orang lain, tersilap. Ketika pasukan itu memasuki rumahnya pada kegelapan malam, mereka meyakini bahawa ia adalah Isa. Lalu mereka menangkap, menyiksa dan menyalibnya serta meletakkan duri pada kepalanya. Ini termasuk tipu daya Allah SWT terhadap mereka. Kerana sesungguhnya dia telah menyelamatkan nabinya dan mengangkatnya daripada mereka, dari hadapan mereka. Depan mereka sendiri. Tapi mereka tak nampak. Mereka dah keliru. Dan meninggalkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan sementara mereka yakin telah berhasil dalam penangkapan itulah. Ya. Dalam usaha mereka itu mereka telah yakin bahawa mereka telah jaya. Dan Allah menanamkan kekerasan dan pembangkangan terhadap kebenaran Allah dalam hati mereka yang sentiasa melekat pada diri mereka. Dan Allah menimpakan kepada mereka kehinaan yang terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Kerana itulah Allah SWT berfirman, "Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maknanya dari awal lagi mereka tidak beriman, ya, berbagai usaha dilakukan untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Mereka tak suka. Jadi berbagai usaha dilakukan, itu tipu daya. Allah sebut tipu daya. Tipu daya mereka nak merangkap Nabi Isa, tapi mereka sendiri akhirnya terperangkap. Mereka sendiri akhirnya terpedaya. Itu Allah sebut, wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah itu adalah khairul makirin. Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka ingat mereka cerdik, Allah SWT lebih mengetahui, ya, lebih bijaksana, lebih tahu angkara mereka. Ya. Okey. Jadi daripada ayat ini kita dapat pengetahuanlah tentang Nabi Isa sebenarnya tak mati. Tak mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Daripada ayat ini. Jadi mengikut tafsir, contohnya Ibn Katsir dalam tafsiran ini, Nabi Isa tu diambil waktu mereka nak bunuh. Ya? Jadi Allah selamatkan Rasulnya. Para Rasul ni kekasih Allah dalam apa saja ujian, Allah akan bela, Allah akan selamatkan. Allah takkan biarkan mereka kalah di tangan orang kafir. Ya? Kalah dalam peperangan seperti mana yang biasa Rasulullah
Nabi Muhammad SAW kadang-kadang kalah dalam peperangan, itu bukan kekalahan yang sebenarnya. Maknanya mereka takkan dikalahkan oleh musuh. Akhirnya apapun tindakan mereka akan ada pembelaan Allah. Ini Nabi Isa telah Allah ambil, maknanya Allah tidak benarkan mereka, tidak izinkan sesiapa membunuh kekasihnya. Kita tengok. Tapi orang Kristian, orang Nasrani lah mereka. Nasrani ni kaum yang apa? Agama Nasrani daripada kaum Nasaran. Kaum inilah. Inilah kaum Nasrani. Umat Nabi Isa. Mereka akhirnya menyangka Nabi Isa telah disalib, telah dibunuh. Tapi sebenarnya orang lain. Dan selepas itu berlaku berbagai kekeliruan lagi. Mereka telah keliru bahawa Nabi Isa yang mereka nak bunuh itu sebenarnya bukan dia yang dibunuh. Kemudian setelah berlaku pembunuhan itu kepada salah seorang daripada kaum mereka itu, timbul juga kekeliruan di kalangan sama mereka. Ada yang mengikut, ada yang suka, ada yang menganggap itu adalah yang masih nak beriman tapi keliru. Tak tahu sebenarnya yang berlaku tu macam mana. Jadi Allah SWT beri balasan tu kerana sikap-sikap mereka yang menentang dakwah Nabi Isa lah. Akhirnya mereka hidup penuh dengan kekeliruan. Sehinggalah ke akhirnya Nabi Isa tidak lagi bersama mereka. Mereka hidup dalam penuh kekeliruan, kesesatan. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah tu bila kita sebut Ad-Dallin tu, orang yang sesat itu, yang dimasukkan dengan sesat itu adalah Nasrani. Mereka sesat. Mereka tak tahu yang sebenarnya yang sebenar tu macam mana. Jadi mereka mengatakan bahawa Isa telah disalib. Isa mati di kayu, di palang salib tu lah. Kayu cross, tanda cross yang mereka pakai di rantai dan sebagai lambang-lambang di gereja itu sebenarnya lambang salib tu lah. Lambang kayu salib yang dikatakan Nabi Isa telah mati disalib di kayu tu lah. Sebenarnya itu bukan Isa alaihissalam. Jadi selepas itu timbul pula kekeliruan lain. Mereka menganggap bahawa Nabi Isa terkorban kerana dan ini merupakan satu pengorbanan pada semua manusia kerana menjadikan dirinya sebagai penebus dosa kepada dosa Nabi Adam alaihissalam sebelum ini. Itu lagi keliruan lain lagi timbul. Banyaklah kemudiannya. Jadi mereka terus sesatlah. Jadi orang Nasrani sehingga hari ini mereka menganggap Nabi Isa mati disalib, dan mereka juga dalam konsep ketuhanan menganggap akhirnya Nabi Isa itu Tuhan. Ada konsep Trinity kan. Dan konsep Tuhan mereka ini sangat complicated. Dah mati tapi tak anggap Tuhan lagi Dia dah tahu Nabi Isa tu mati tapi dia nak anggap Tuhan. Dia anggap anak Tuhan. Sebab dia masih menganggap Nabi Isa tu ada pelbagai keistimewaan. Hanya manusia macam tu lah. Bila dia tengok ada benda-benda ajaib tu, dia mula nak anggap itu sebagai sesuatu yang ada sifat Tuhan lah. Lahir tak ada ayah. Kan? Ini yang percaya yang lahir tak ada ayah lah. Ada yang kata lahir anak luar nikah macam-macam kan. Ini yang percaya bahawa Nabi Isa ni baik. Kan? Baik, orang baik, berkorban. Jadi macam tu pula cara dia puja. Terus anggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Konsep Trinity tu di dalam tu ada Roh Kudus, malaikat kan, malaikat yang datang menyampaikan wahyu tu mengatakan bahawa Maryam mengandungkan anak lelaki tu. Dia termasuk di situ dalam tiga dalam satu macam itulah. Konsep Trinity ni kalau kita tanya kat dia orang pun macam-macam pandangan. Ada yang kata tak percaya, ada yang percaya dengan macam-macam konsep.
Ya, tapi satu yang memang pelik, mustahil kan? Mustahil Tuhan bersifat macam tu. Ada anak, Ruhul Kudus kan? Jadi roh tu bersatu dalam roh Nabi Isa, Allah alam lah macam mana. Tapi maknanya mereka salah. Mereka salah. Ya? Jadi dia bila dia suka, bila dia terima, dia anggap Nabi Isa sebagai suci, terus menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan pula. Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, Nabi Isa manusia biasa, Nabi Musa manusia biasa, Nabi Ibrahim, semua Nabi Rasul adalah manusia biasa. Mereka hanya menyampaikan wahyu Allah. Mereka tidak bersifat dengan sifat Allah. Mereka bukan Tuhan. Apa yang disampaikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai sekarang orang Kristian salah, sesat, kira sesat. Bila dah sesat disampaikan maklumat, mereka tak masih tidak masih tidak menerima. Itu maknanya petunjuk Allah beri maklumat, tak sampai maklumat itu kepada mereka, sampai tak diterima, itu jadi masalah. Terus meneruslah mereka dalam kesesatan. Walaupun hidayah itu adalah milik Allah SWT kan, kita syukurlah Allah SWT bagi kita Islam sejak lahir. Tapi kalau mereka berfikir sebagaimana surah Allah, ayat-ayat Allah, supaya kita berfikir menggunakan akal fikiran untuk berfikir, kita tengok ramai je padri-padri itu masuk Islam. Kan? Zaman Rasulullah dulu pun, bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, ramai je yang ahli-ahli kitab tu akhirnya masuk Islam. Mereka mengkaji ahli kitab, mereka tahu kandungan kitab tu menyebut kedatangan Nabi akhir zaman, sifat-sifat Nabi akhir zaman. Para Nabi dan Rasul ni mereka sejak apa yang risalah yang disampaikan adalah membawa kepada jalan kebenaran. Akidah sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada Nabi Muhammad SAW itu akidah yang sama. Syariat je berbeza. Jadi mereka nampak kebenaran, mereka ikut. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Ustazah, yang kan ada Hawariyun tu kan? So lepas Nabi Isa diangkat ke langit kan, macam kenapa tak ada pencegahan Hawariyun? Just apa yang terjadi dekat Hawariyun tu Kalau ikut dalam Al-Quran tak cerita. Tak ada cerita lah. Tapi kalau kita buka dalam kataan Hawariyun ni, dia ada lagi dalam surah lain. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 112, surah As-Saff ayat 14, Allah sebut lagi perkataan ni. Ya? Perkataan ni dia ada cerita, Allah cerita sikit lah. Ya? Dalam surah As-Saff ayat 14. Ya. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Qala lah, kita tengok daripada atas. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Maksud ayat ni, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan daripada Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi yang menang. Daripada ayat ini menunjukkan bahawa Hawariyun ni akhirnya mereka terus mengembangkan
agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa. Kan? Sehingga dapat kemenangan. Cuma kalau ikut dalam huraian ahli tafsir, ya, di kalangan mereka disebabkan Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, mereka sesama mereka menyampaikan dakwah, kejayaan itu tidak setahu mana lah. Dan cerita-cerita tentang mereka pun tak banyak lah, tak ada cerita lah. Ya? Sebab mesej Allah SWT cerita ni menceritakan tentang Nabi Rasul kan, Nabi dan Rasul. Di kalangan Hawariyin ni ada yang menang, ada yang berjaya, tapi kisah mereka tu tak diceritakan panjang lebar. Ya? Mereka terus kan tempoh lama kan nak turun, Allah nak utuskan Nabi Muhammad selepas tu dalam tempoh yang lama pula. Ya? Jadi dalam tempoh yang lama tu pelbagai perkara lah berlaku. Tapi masih ada mereka, masih mereka ada di kalangan mereka yang meneruskan perjuangan Nabi Isa. Ya? Yang ada yang gagal lah. Yang Allah sebut ada yang menang kan. Ya? Ada yang menang, ada yang gagal. Yang gagal tu ada yang keliru lah. Di kalangan Hawariyun sendiri pun ada yang keliru. Sebab tidak ada lagi Rasul yang akan menjelaskan perkara yang sebenarnya. Bila hilang Rasul, bila tak ada Rasul di kalangan kita, macam-macam boleh berlaku kan. Timbul berbagai fitnah. Di kalangan mereka ada yang tewas, ada yang masih meneruskan usaha dakwah mereka. Jadi Allah SWT mengetahui lah akhirnya mereka macam mana kan. Yang satu lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 112. Auzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ini Allah ceritakan tentang Hawariyun ini masa bersama Nabi Isa lagi. Ya? Mereka minta kepada Allah SWT ya, supaya diberi hidangan dari langit. Dan Nabi Isa menjawab, bertakwakanlah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ini maknanya mereka masa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit tu, mereka bersama Nabi Isa, dan ini antara surah Maidah ni satu Allah sebut cerita ketika mereka masih bersama Nabi Isa, mereka minta Allah Nabi Isa supaya berdoa supaya dapat makanan. Ada cerita panjang lah dalam surah Maidah tu nanti. Surah Maidah tajuk makanan. Jadi Hawariyun ni maknanya ada peranan dalam apa? Perutusan para rasul. Mereka inilah yang menjadi penyokong-penyokong para rasul. Mereka menyampaikan dakwah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh rasul. Mereka meninggalkan apa yang dilarang, sentiasa membantu perjuangan rasul, para rasul. Hawariyun ni dalam kehidupan kita hari ini pun kita patut jadi Hawariyun lah, kan? Ya? Menjadi Hawariyun ni maknanya kita mengikut ajaran Rasul, kita melaksanakan perintah Rasul, membantu perjuangan Rasulullah, menegakkan agama Allah. Itu Hawariyun. Ya? Jadi golongan Hawariyun ni golongan yang di pihak yang benar. Jadi semua orang yang beriman pada Rasulullah SAW, kita sepatutnya mencontohilah Hawariyun, golongan-golongan Hawariyun. Bukan menjadi penentang lah, menjadi penyokong, dan menjadi penyokong itu dengan makna menyahut seruan Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Hawariyun sentiasa sanggup berkorban untuk menegakkan agama Allah. Jadi
Hawariyun ni Allah SWT tunjukkan dalam Al-Quran itu untuk memberi contoh kepada kita. Bila menerima ajakan Rasul macam mana? Kita boleh ikut jadi penyokong. Jadi penyokong tu macam mana? Bukan sokong ikut saja. Memberikan sokongan tu maksudnya melaksanakan apa yang disuruh. Patuh sebenarnya. Setiap sanggup berkorban, sanggup berjihad untuk menegakkan agama Allah. Sekalipun para Rasul sudah tiada. Okey. Ada soalan lagi tak? Kita berhenti setakat ni lah. Kalau sambung kan, kita lebih masa pula. Saya nak tanya sikit Azhar. Bila saya bagi ayat-ayat yang lain tu macam term Hawariyu tu macam ada pada zaman Nabi Isa saja ke? Kisah Nabi Isa. Bila sebut Hawariyu ni dia ada dalam Al-Quran, term ni berkaitan dengan Nabi Isa. Kalau kisah zaman Nabi Muhammad SAW kan disebut para sahabat kan. Sahabat. Jadi sahabat lah. Sebab ni di masa zaman Nabi Isa pun bahasa dia lain. Okay. Sebab tu Hawari tadi dia kata masuk pakai baju putih kan. Itu sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh umat ketika itu. Jadi term ini untuk Nabi Isa je lah. Ya ada tadi yang saya sebut tadi kan, itu sajalah perkataan Hawariyun yang ada dalam Al-Quran. Maknanya berkaitan dengan Nabi Isa sahaja. Golongan ni. Kalau kita tengok dalam kitab Injil, dia hurai panjang. Itu unsur Israiliyat. Rasulullah kata kalau unsur Israiliyat ni kita boleh dengar lah. Nak kata betul kita tak tahu, nak kata salah pun kita tak tahu. Tapi selagi tidak bertentangan dengan akidah, kita boleh dengar lah kan. Bila sebut bilangannya 12. Bilangan Hawariyun 12. Quran tak sebut. Kita nak kata tidak, kita tak tahu. Quran tak sebut. Kita nak kata ya pun kita tak tahu kan. Jadi berkaitan dengan perkara-perkara macam ni tidaklah menjejaskan akidah. Unsur Israiliyat ni kan banyak ada dalam cerita-cerita para Nabi. Israiliyat ni dongeng Israel. Israel tambah cerita. Bani Israel tambah cerita. Dia nak cerita panjang kan. Jadi ada disebut 12 orang. Lepas tu 12 orang tu lah akhirnya dalam ajaran Kristian dia ada mazhab-mazhab daripada 12 tu. Ada makhluk macam-macam lah. Ada 12 tu. Akhirnya menjadi mazhab dalam agama Kristian. Ini dah jadi kekeliruan macam-macam lagi lah kekeliruan kan. Daripada itu maknanya kalau kita tengok dalam Kristian ni kadang-kadang kita pun jadi keliru. Kita orang Islam pun kadang-kadang kita tak perasan kita terkeliru juga. Misalnya kita menyambut tahun Masihi kan. Tahun Masihi ni tahun disebut tahun kelahiran Nabi Isa. Tapi tahun kelahiran Nabi Isa tak sebut pula dalam Al-Quran. Cuma disebut Al-Masih saja. Tahun kematian bulan Disember, 25 Disember kan, Christmas kan. Christmas ni dia ada kaitan dengan fahaman orang Kristian tentang Nabi Isa. Ya? Mereka menganggap Nabi Isa disalib hari tu. Jadi kita sebab itulah tak boleh ucap Merry Christmas. Happy Christmas tu kan. Dia berkaitan dengan akidah. Seolah-olah kita mengiyakan sejarah mereka. Sedangkan Al-Quran sebut sejarahnya lain. Nabi Isa tak mati. Allah bawa naik. Allah bawa naik ke langit. Ayat berikutnya nanti ada huraian tentang perkataan yang mutawafi tu, kisah Nabi Isa tu sebenarnya ke mana. Tak matilah. Allah bawa angkat ke langit. Allah alam lah. Kalau ikut ulama, fizikal, roh dan jasad sekali. Ada juga yang mengatakan roh saja. Tapi jumhur ulama, bilangan majoriti ulama mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit, dia masih hidup, masih ada. Ya, nanti dekat kiamat ada hadis Rasulullah SAW menceritakan Nabi Isa akan turun, membunuh babi, musnahkan segala salib. Adalah simbolik lah. Simboliknya berkaitan dengan akidah di situ.
Okey. Ada lagi? Ustazah, kira macam sebelum syariat Nabi Muhammad, kiranya orang-orang sebelum tu dia ikut syariat Nabi Isa lah kan, macam mak Nabi Muhammad Aminah tu semua. Kira tu dia ikut macam Hawariyun tu, betul lah ayat Quran tu cakap dia berjaya menang. Sejarah sebenar tak adalah sebab terlalu jauh masa kan. Tapi tidak mustahil lah. Sebab manusia ni kan kita tak terputus kan. Tak terputus. Katakan umat Nabi Isa dah tak ada. Umat dia terus bersambung sampai kepada kita. Kan tak? Kan? Jadi kita tak ada maklumat sahaja. Tetapi tidak mustahil maknanya mereka ajaran yang diikuti itu adalah daripada orang yang sebelumnya tu lah, golongan Hawariyun dan mungkin selepasnya ada nabi lain lagi kan. Ya? Jadi itulah maknanya tidak mustahil. Ya? Cuma sejarah itu tak sebut dengan terperinci lah. Ya? Golongan-golongan ini disebut Hanif. Mereka tidak kepada agama tertentu tetapi mereka orang-orang yang baik-baik di zamannya. Ada tempias daripada ajaran Nabi terdahulu tu dalam amalan mereka, dalam akidah mereka. Kita tak tahu sebab kitab tu sebenarnya dah tak ada kan, dah tak ada. Kitab yang ada tu tak betul. Jadi bila mereka menjalani kehidupan yang betul daripada sumber-sumber yang betul lah, yang kita tak tahu sebenarnya sumber daripada mana, tidak mustahil juga daripada keturunan Hawariyun tu. Cuma Al-Quran tak sebut lah, tak sebut dengan detail. Ya? Tapi penerusan tu tetap ada. Sebab selepas zaman Nabi Isa, umat Nabi Isa bukan semuanya mati kan. Selepas Nabi Musa, walaupun pengikut-pengikut Firaun tu ramai mati ditelan tenggelam dalam laut, bukan semua yang mati. Manusia masih ada penerusan manusia tu. Jadi ada yang menjadi pelupur kepada kejahatan, ada yang menjadi pelupur kepada kebaikan. Cuma Quran tak detail. Tak detail tu maknanya benda tu tidak menjadi suatu yang tak jadi satu masalah lah. Kalau Allah SWT nak sebut, Allah sebut. Bila Allah sebut tu menunjukkan benda ni penting sangat dan kita takkan tahu kalau Allah tak sebut. Allah sebutlah. Cerita yang ada dalam Al-Quran ni, Allah SWT Maha mengetahui. Kalau Allah tak cerita pada kita, kita tak tahu. Banyak lagi yang Allah tak cerita tu, maknanya benda tu tahu tak pun tak tahu pun tak apa. Kan? Kan tak? Fatihah. Dia tak? Okey, Ustazah. Okey. Dekat Sirim ada nama Hawari tak? Hawari. Ustazah pun nak sebut dia tu. Selain daripada nama sahabat, nama Nabi, nama Hawari pun nama yang baik. Kan? Sahabat nampak dia pakai baju putih. Mungkin dia tak tahu. Kalau dia tahu, ikut sunnah. Okey. Hawari. Hawariyun banyak. Hawari satu. Hawari. Muhammad Hawari ke Hawari. Nama lelaki lah. Lelaki. Puan Hawariyah. Hawariyah. Okey, kita pun dah 25 minit dah nak masuk kerja kan? Semua dah kerja ke? Dah. Okeylah, kita berhenti setakat ni lah ya. Okey. Dua dah, 25 minit. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat lah dalam waktu yang sekejap ni. Terima kasihlah Amy bantu hari ni apa Pindah tak ada. Nak tunjuk slide tu Ustazah pun kadang-kadang rasa macam okey, minggu lepas tahu, hari ni tak lupa pula. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat, walaupun tak banyak, tak dapat banyak, dapat sikit. Dapat sikit, yang penting kita faham, kita kena buatlah. Kan? Nak buat ni maknanya kita ikut
ikut Nabi, ikut Rasul, kena menjadi orang yang sanggup berkorban. InsyaAllah. Dan daripada apa yang kita lalui tadi, maknanya kita tahu tentang Nabi Isa itu sebenarnya siapa. Kan? Jadi kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina ajdadina wa masyayikhina wa azwajina li abna'ina li ikhwanina wa liman awsana bid du'a wa liman ahsana ilayna jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.